Pertahanan untuk memberi pengulungan beliau. Silakan. Terima kasih, Tuan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang Ketua, terlebih dahulu bagi pihak Kementerian Pertahanan, saya ingin menyatakan penghargaan kepada 8 ahli yang berhormat, iaitu Yang Berhormat Pasir Mas, Padang Serai, Setiawangsa, Hulu Langat, Hulu Rajang, Sibuti, Jelutong dan Sungai Petani yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan menjunjung kasih Titah Diraja yang telah menyentuh isu-isu di bawah bidang tanggungjawab Kementerian Pertahanan. Izinkan saya untuk menjawab semua pertanyaan yang telah dibangkitkan semasa perbahasan Titah Diraja secara berdasarkan isu. Isu yang pertama yang dibangkitkan adalah isu pemupukan semangat jihad dalam pembangunan modal insan ATM ataupun Angkatan Tentera Malaysia. Isu ini telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pasir Mas yang bertanyakan sejauh manakah aspek pemupukan semangat jihad di kalangan anggota ATM di SMAI dalam pembangunan modal insan ATM bagi melahirkan anggota tentera yang berkualiti dan mempunyai daya juang yang tinggi dalam mencapai visi ATM. Sebagai makluman yang berhormat, bagi memastikan perkhidmatan ATM mempunyai anggota yang dihasratkan ini, ATM melalui Perintah Majlis Angkatan Tentera pada tahun 1991, iaitu PMAT bilangan 9 tahun 1991, telah mewujudkan dasar pembinaan mental dan kerohanian Islam dalam ATM yang dilaksanakan melalui program-program seperti berikut. Yang pertamanya, program jasmani, emosi, rohani dan intelektual ataupun JERI 561 yang berkonsepkan motivasi untuk melatih dan melahirkan anggota ATM yang mampan menerusi pendidikan dan latihan 4 unsur fitrah kejadian manusia, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek secara seimbang bagi merealisasikan aspirasi ATM dalam membina kekuatan rohani tempur ataupun spiritual combat power dan ketahanan jati diri. Pada tahun 2019, sebanyak 7 siri program JERI telah diangkat oleh Kagat dan melibatkan penyertaan seramai 2,476 anggota ATM. Yang keduanya, program operasi perisai akidah bagi mengekang dan mencegah ajaran ataupun fahaman yang menyeleweng seperti fahaman Syiah, Daesh, evangelism, liberalism, pluralism dan fahaman-fahaman radikal, ajaran sesat dan seumpamanya dari menular dan mempengaruhi anggota ATM. Program ini juga akan memberi kefahaman Islam yang sebenar tentang erti syahid dan jihad dan dipraktikkan dalam kehidupan seharian dalam membina jati diri Muslim yang sebenar sebagai benteng pertahanan dan keselamatan negara. Pada tahun 2019, sebanyak 7 siri program operasi perisai akidah telah dilaksanakan oleh Kagat dan melibatkan penyertaan seramai 1,045 anggota ATM. Yang ketiganya, program Nadwah Ilmiah ataupun NAIM. Program ini merupakan program tahunan ATM yang telah didaftarkan di bawah teras kebajikan Kementerian Pertahanan, iaitu Inisiatif Kerohanian, dan program ini dapat mengukuhkan akidah yang benar bertepatan dengan ahli sunnah wal jamaah serta menyuburkan nilai ukhuwah di kalangan para peserta, seterusnya menyumbang kepada semangat juang dan semangat jihad. Program ini mensasarkan
penyertaan kepada pegawai-pegawai kanan tentera dan awam serta melibatkan jemputan penyertaan daripada agensi-agensi beruniform yang lain. Seterusnya, program kursus pendidikan Islam dan Fardu Ain, program Sifar Buta Al-Quran dan program-program lain seperti pengukuhan profesionalisme anggota, pemerkasaan jati diri, pengukuhan kesepaduan angkatan, pembudayaan integriti serta nilai etika dan moral serta pemantapan tadbir urus. Secara keseluruhannya, langkah-langkah berterusan diambil oleh ATM adalah bertujuan menyediakan. Tuan Speaker, boleh? YB nak tanya sikit. Dari segi, saya bersetuju dengan apa belum, Yang Berhormat belum beri laluan. Saya belum habis lagi. sekejap, lepas ni boleh? Boleh. Okey, terima kasih. Secara keseluruhannya, langkah-langkah berterusan yang diambil oleh ATM adalah bertujuan menyediakan warganya yang mempunyai tahap profesionalisme dan kompetensi serta daya juang yang tinggi bagi menentukan keutamaan ciri-ciri pembangunan modal insan tercapai. Terima kasih kepada Tuan Speaker, boleh? Sila. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pertahanan. Yang Berhormat, saya nak tanya Yang Berhormat. Tadi Yang Berhormat telah menerangkan tentang kursus-kursus yang diberikan kepada Angkatan Tentera, yang saya rasa memang saya bersetujulah, main baik. Cumanya saya nak minta Yang Berhormat, adakah yang Kementerian bersedia untuk mempertimbangkan juga memberikan kursus tentang jangan mengkhianat? Adakah Yang Berhormat rasa benda ni perlu diterangkan pada Angkatan Tentera? Sebab khianat ni, bila dia khianat, bahaya pada negara. Jadi apa pandangan Yang Berhormat? Masuk keluar pas pun sama khianat tu sebut. Amanah keluar pas tu khianat juga. Khianat, ini Yang Berhormat pun main politik ni. Ya. Saya dah sebut tadi pembudayaan integriti serta nilai etika dan moral. Jadi keluar pas pun khianat juga tu. Okey, Yang Berhormat. Berhormat Menteri. Ya. Pasir Mas Pasir Mas. Pasir Mas. Sebab itu, terima kasih Berhormat Menteri, itu persoalan yang saya sebutkan dalam bahasan saya. Cuma kursus-kursus yang disebut oleh Berhormat Menteri tadi lebih bersifat kepada penilaian internal ataupun dalaman. Jadi adakah di sana adanya agensi-agensi penarafan yang mengambil tindakan untuk membuat penarafan terhadap kursus-kursus tersebut supaya mencapai pegawai-pegawai tertentu? Terima kasih. Ya, memang dari segi program kita, setiap kali program kita ada dari segi impact dia, dari segi kajian impact itu memang dilakukan oleh pihak kementerian. Ya, kita bukan saja mengadakan kursus, tetapi kesan daripada kursus tersebut kita membuat kajian. Ya, kajian secara dalaman. Seterusnya, isu kedua yang dibangkitkan adalah kesan ke atas senggaraan aset-aset ATM akibat daripada pandemik COVID-19. Isu ini juga telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pasir Mas. Sebagaimana yang diketahui umum, pandemik ini telah memberikan impak terhadap infrastruktur ekonomi, khasnya kepada rantaian bekalan ataupun supply chain. Ianya telah pun memberikan kesan terhadap kestabilan jaringan bekalan, supply dan demand dan permintaan. Ini disebabkan berlakunya sekatan perjalanan dan kemasukan dari luar negara yang menyalurkan alat ganti tertentu daripada diperolehi oleh Angkatan Tentera Malaysia. Justru itu ianya sedikit sebanyak memberikan kesan langsung kepada rancangan perolehan alat ganti dan senggaraan aset-aset yang melibatkan ketiga-tiga perkhidmatan ATM, iaitu Tentera Darat, Tentera Laut dan Tentera Udara, kerana terdapatnya sesetengah peralatan berkenaan memerlukan kepada khidmat sokongan pakar dan pembekalan alat-alat ganti dari pihak Original Equipment Manufacturer ataupun OEM luar negara. Namun demikian, suka saya tegaskan dan memberi jaminan secara keseluruhannya keadaan ini sama sekali tidak menjejaskan tahap kesiapsiagaan ATM dalam melaksanakan tugas menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Isu ketiga yang dibangkitkan adalah
isu perolehan aset ATM iaitu helikopter McDonnell Douglas MD-530G Tentera Darat dan Littoral Combat Ship ataupun LCS TLDN. Yang Berhormat Padang Serai. Ada di sini? Yang Berhormat. Okey. Ini kita kena jawab ni, dia bekas tentera ni. Yang Berhormat Padang Serai telah membangkitkan isu pencerobohan perolehan aset helikopter jenis McDonnell Douglas dan memohon penjelasan berkaitan justifikasi serta kesesuaiannya dalam memenuhi operasi ATM serta status terkini perolehan pesawat berkenaan. Untuk makluman yang berhormat, perolehan pesawat ini adalah untuk kegunaan tentera darat, yang mana pada masa kini tentera darat amat memerlukan aset air mobility bagi melaksanakan penugasannya untuk menjamin keselamatan dan kedaulatan negara, terutamanya di kawasan operasi ketenteraan di Eastern Sabah Security Command ataupun ESCOM. Dengan adanya sistem pesawat dan persenjataan yang canggih serta terkini, maka tentera darat lebih berkeyakinan dalam memastikan keselamatan negara sentiasa terjamin daripada bentuk pencerobohan yang mungkin boleh berlaku pada bila-bila masa. Bersesuaian dengan tugas helikopter MD-530G sebagai helikopter peninjau bersenjata, sebarang penugasan, intelligence, surveillance dan reconnaissance dapat dilaksanakan lebih pantas dengan kekuatan tersendiri. Bagi pertanyaan YB tentang status perolehan. Sebelum pergi ke subjek lain, berkaitan pembelian peralatan MD-530G. Helikopter ini telah diorder pada 2017 dan sekarang 2020. Dan 150 juta telah pun dibayar wang pendahuluan. Dan juga pada masa ini tidak terlihat apa-apa helikopter di negara ini. Tolong Menteri berjawab. Saya akan sampai kepada pertanyaan tersebut ya. Dari segi status ya, saya nak baca dulu. Dari segi kontrak, sememangnya kontrak asal selama 2 tahun berakhir pada 24 November 2017, tetapi telah di-extended, disambung selama 4 tahun lagi sehingga 23 November 2021. Ya, itu dari segi kontrak. Bagi pertanyaan tentang status ya, suka saya jelaskan bahawa keputusan mesyuarat jemaah menteri yang bersidang kepada 18 Disember 2019 telah memutuskan kontrak perolehan pesawat ini wajar diteruskan setelah mengambil kira implikasi keuangan yang terlibat. Pada masa kini, kesemua 6 buah helikopter MD-530G belum dapat dibuat penghantarannya. Statusnya ada 2. Yang pertama, 3 buah helikopter tersebut telah pun siap sepenuhnya. Cuma menunggu dari segi proses pensijilan dan juga inspection ataupun pemeriksaan daripada ATM. Kita sepatutnya menghantar pegawai kita daripada kementerian untuk membuat inspection dan mendapatkan pensijilan tersebut, tetapi kerana COVID-19 jadi tidak dapat kita hantar dan kita tangguhkan. Kita plan lagi, kita merancang lagi untuk menghantar pada akhir Ogos ini. Tapi memandangkan, saya percaya, memandangkan keadaan di Amerika tentu saja tidak mengizinkan dan mungkin mereka tidak membenarkan kemasukan daripada rakyat warga daripada negara luar, negara asing. Saya yakin kita tentu saja tidak dapat menghantar pegawai kita untuk membuat inspection dan membawa pulang 3 helikopter yang telah pun siap. Dan 3 lagi sekejap saya habiskan. Saya habiskan. Saya habiskan. Okey. 3 lagi masih belum siap sepenuhnya.
Jadi daripada 6, 3 dah siap, 3 belum siap. Yang Berhormat, oleh kerana masa telah pukul 1, saya berhentikan dulu. Menyambung semula perbahasan ke atas usul-usul, saya menjemput Yang Berhormat Menteri Pertahanan untuk menyambung. Terima kasih. Tuan Terima kasih, Speaker, Berhormat. Silakan. sebelum kita break tadi, saya ada minta untuk bertanya dengan Menteri. Ini berhubung dengan pesanan helikopter yang telah pun Menteri sebut tadi. Berlaku kelewatan dan ianya hampir 4 tahun. Jadi, bolehkah Menteri maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini, adakah kelewatan disebabkan oleh special spec yang kita minta ke? Kadang kita maklum bahawa helikopter ni agak standard lah around the world. Tapi kerana apa lewat? Adakah kerana masalah ejen ke, masalah pembuat ke, manufacturer ke, ataupun masalah apa yang menyebabkan kita lewat terima helikopter yang amat-amat kita perlukan dalam Angkatan Tentera? Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Yang Berhormat. Helikopter ini di tempat khas. Di tempat khas, spek dia adalah khusus untuk tentera udara kita, untuk Angkatan Tentera Malaysia. Dan itu merupakan salah satu daripada kelewatan. Dan seterusnya satu lagi adalah masalah seperti yang disebut tadi, masalah syarikat yang membekalkan tu, ejen tu, dan perkara itu telah pun diselesaikan apabila syarikat itu diambil alih oleh grup yang lain. Itu saja. Dan perkara ini telah pun dimaklumkan kepada Kabinet, sebab itu Kabinet setuju untuk menyambung kembali, meneruskan pembelian tersebut. So, maknanya Menteri, delivery sekali ini ialah on time? Yang sepatutnya mengikut jadual yang 3 tu, kerana dah siap, tetapi kerana COVID ni kita tunggu lepas COVID, pegawai kita akan pergi untuk membuat pemeriksaan, inspection, dan lepas tu kita bawa balik lah. Ya? Okay. Teruskan Menteri. Onkan mic. Switch on. Tuan Yang Di-Pertua, bagi isu perolehan Littoral Combat Sheet ataupun LCS, seramai 2 ahli Yang Berhormat telah membangkitkannya, iaitu Yang Berhormat Pasir Mas dan Yang Berhormat Setiawangsa. Untuk makluman kedua-dua Yang Berhormat, pihak Kementerian Pertahanan mengakui sehingga kini telah membayar sebanyak 6 bilion ringgit dari harga kos keseluruhan pembinaan kapal berkenaan. Dan mengikut perancangan asal Kementerian, 2 daripada jumlah 6 LCS sepatutnya telah pun diterima sehingga kini. Walau bagaimanapun, sehingga 31 Julai masih belum ada kapal yang disiapkan dan status kemajuan kerja keseluruhan semasa bagi pembinaan LCS adalah sebanyak 56.67% berbanding dengan perancangan asal iaitu 85.73%, iaitu kelewatan sebanyak 29.06% atau selama 31.1 bulan. Status kemajuan semasa bagi setiap LCS adalah seperti berikut. LCS 1. Status siap semasa adalah 59.79%. LCS 2. Status siap adalah sebanyak 48.09%. LCS 3. Status siap sebanyak 43.75%. LCS 4, status siap semasa adalah 36.49%. LCS 5, status siap adalah 20%. Manakala LCS 6 belum dimulakan, iaitu status siap masih lagi 0%. Bagi isu kelewatan ini, pihak kementerian akan menyediakan surat tuntutan denda kelewatan kepada syarikat terbabit selaras dengan klausa kontrak yang berkuat kuasa. Dari segi tindakan, seperti yang
yang dibangkitkan. Setakat ini, selain daripada LED yang akan dikeluarkan, juga perkara ini telah pun dibentangkan kepada Jawatankuasa Tadbir Urus Perolehan dan Keuangan. Telah pun dibentangkan. Dan yang keduanya, dari segi soalan tentang tindakan yang dilakukan oleh bekas ataupun dilakukan oleh Presiden Veteran TLDM, iaitu melaporkan kepada SPRM. Perkara ini telah pun, saya percaya telah pun dilakukan dan kita menunggu tindakan seterusnya daripada SPRM kerana di luar daripada kawalan kementerian untuk tindakan oleh SPRM. Bagi pertanyaan Yang Berhormat Setiawangsa berkaitan pemberian suntikan dana tambahan bagi menyiapkan LCS, ingin saya jelaskan bahawa pihak Kementerian Pertahanan tiada sebarang perancangan bagi memberikan suntikan dana buat masa ini. Segala pembayaran bagi kerja-kerja yang telah dilaksanakan telah pun dibayar selaras dengan klausa kontrak. Maka dengan itu, Bastard Naval Shipyard Sdn Bhd ataupun BNSSB telah diminta untuk menggunakan baki peruntukan sedia ada bagi meneruskan projek ini. Sekiranya syarikat memerlukan dana tambahan, maka syarikat haruslah mengambil inisiatif berkaitannya di peringkat dalaman dan bukannya melalui kontrak ini. Untuk makluman Yang Berhormat, bagi hala 7 projek ini, memorandum Jemaah Menteri akan dibentangkan ke Jemaah Menteri setelah pihak pengurusan tertinggi kementerian membuat semakan akhir atas dokumen berkenaan dalam masa terdekat ini. Antara cadangan hala 7 yang sedang dipertimbangkan adalah option pertama, projek diteruskan dengan melantik Naval Group France sebagai kontraktor penyelamat melalui deed of assignment dengan BNSSB menggunakan baki shilling kontrak bagi menyiapkan sekurang-kurangnya 2 buah LCS. Option kedua, projek diteruskan oleh BNSSB dengan baki shilling kontrak bagi menyiapkan sekurang-kurangnya 2 LCS. Kontrak option ketiga, kontrak dengan BSN SSB ditamatkan oleh kementerian dan akan memulakan usaha menyelamatkan kontrak. Jadi ada 3 option hala 7 kontrak ini dan ianya akan dibentangkan di dalam kabinet untuk keputusan kerajaan. Untuk makluman yang ahli yang berhormat juga, Menteri, tajuk LCS. Boleh saya habiskan dulu? Okey. Untuk makluman yang ahli yang berhormat juga, kerajaan tidak akan membayar hutang-hutang BNSSB sebagai yang dimohon, seperti yang dimohon oleh syarikat. Namun kerajaan akan melaksanakan pembayaran untuk mendapatkan hak dan menyiapkan detail design di samping membuat tuntutan hak ke atas semua blok dan hal kapal dan peralatan LCS yang dibeli oleh BNSB, memandangkan kerajaan telah pun membayar sebanyak hampir 3 bilion ringgit bagi tujuan ini. Silakan. Sila Masih Mas. Terima kasih Berhormat Menteri. Saya menyambut baik kesediaan pihak kementerian yang menyerahkan sepenuhnya kepada SPRM untuk membuat siasatan hasil laporan daripada Persatuan Veteran. Tetapi di pihak kementerian sendiri, adakah di sana adanya siasatan dalaman bagi menyiasat isu ini, kerana saya dimaklumkan bahawa kontraktor berkenaan sudah pun bermasalah di dalam kontrak-kontrak sebelum daripada ini. Jadi adakah pihak kementerian sendiri mempunyai jawatan kuasa siasatan dalaman untuk menyiasat apa yang sebenarnya berlaku, khususnya pada penganugerahan kontrak itu? Terima kasih Pak Menteri. Tambah sikit Menteri. Silakan. Menteri, seperti mana Yang Berhormat daripada kedua-dua Yang Berhormat bagi tahu tu, kita ada siasatan dan sebagainya. Ini hal pertahanan. So kita haruslah disegerakan. Sebab kita asyik nak buat siasatan dan sebagainya, bila kita nak kukuhkan pertahanankan di perairan Laut China, banyak masalah kita hadapi. Selalu bocor. Baru-baru ni China buat latihan di kawasan kita.
So kita tidak ada kapal-kapal yang besar beronda di situ mengatakan kita dah siap sedia mengawal kawasan-kawasan kita. So kita harap kalau kita tunggu siasatan-siasatan dan sebagainya, akhirnya kita akan rugi. Saya harap disegerakan untuk membeli peralatan-peralatan tersebut. Menteri. Terima kasih, Padang Serai. Terima kasih, Ya Berhormat. Pihak kementerian, kita menubuhkan satu jawatan kuasa khas untuk meneliti secara keseluruhan projek ini. Bukan saja melibatkan dari segi integriti, tetapi dari segi hala tuju tadi. Perkara ini telah pun dibincangkan dan telah pun dibentangkan di pihak kementerian sendiri. Jadi secara menyeluruh, kita bukan piecemeal saja. Kita siasat secara menyeluruh. Okay. Seterusnya, saya ingin Yang Mohamad Setia Wangsa ada ke? Tak ada. Baru masuk. Ada, baru masuk. Okey, terima kasih. Yang Mohamad Setia Wangsa bertanya tentang akibat daripada kegagalan menyiapkan LCS ini. Yang Mohamad bertanya sama ada LTAT terjejas, terutamanya di dalam menguruskan dana wang persaraan bagi anggota ATM akibat daripada kegagalan ini. Untuk makluman Yang Berhormat, suka saya menjelaskan, Lembaga Tabung Angkatan Tentera ataupun LTAT tidak menguruskan wang persaraan anggota ATM yang telah menamatkan perkhidmatan. LTAT hanya menguruskan caruman anggota ATM yang sedang berkhidmat, di mana bayaran sekaligus akan dibuat apabila mereka menamatkan kontrak perkhidmatan dengan ATM, dan bayaran tersebut merangkumi caruman ahli, caruman kerajaan dan dividen terkumpul yang diisytiharkan. Manakala bagi anggota ATM yang berpencen, dana wang persaraan mereka adalah melalui agensi pusat ataupun Jabatan Perkhidmatan Awam yang disalurkan ke Kementerian Pertahanan melalui Jabatan Hal Ehwal Veteran bagi agihan kepada pesara tentera. Jadi kesimpulannya Yang Berhormat, bayaran wang persaraan tidak ada kaitan dengan isu ini kerana tidak dibayar oleh LTAT. Seterusnya saya juga ingin menjawab pertanyaan yang dibuat oleh Yang Berhormat Hulu Langat. Ada yang mahu Hulu Langat? Ada, setia mendengar. Terima kasih. Yang Berhormat Hulu Langat bertanyakan tentang pengoperasian pesawat Beechcraft serta perancangan jangka panjang bagi pesawat ini dan langkah-langkah mengelakkan kejadian nahas supaya tidak berlaku di atas pesawat ini. Untuk makluman Yang Berhormat, pesawat Beechcraft milik TUDM ini telah digunakan sejak tahun 1994 bagi melaksanakan misi dan tanggungjawab pengawasan maritim yang terhad di kawasan Zon Ekonomi Eksklusif ataupun ZEE, dan sebagai maritime surveillance aircraft, pesawat Beechcraft hanya mampu melakukan peranan rondaan maritim secara terhad kerana limitasi dari aspek endurance, jarak jangkauan, saiz kabin, kuantiti platform yang terhad dan keupayaan sistem pengawasan yang terbatas. TUDM telah merancang hala tuju pengoperasian pesawat ini melalui Pelan Pembangunan Keupayaan Jangka Panjang TUDM, iaitu RMAF Capability Development Plan 2055 ataupun CAP 55. Berdasarkan plan CAP 55, pesawat Beechcraft ini akan digantikan dengan Maritime Patrol Aircraft ataupun MPA yang lebih berkemampuan untuk melaksanakan rondaan maritim dengan lebih menyeluruh dan berkesan. Perolehan MPA telah diluluskan oleh kerajaan dan pesawat Beechcraft dirancang untuk ditamatkan perkhidmatan pada tahun 2024.
kerana telah melangkaui usia perkhidmatan selama 30 tahun selari dengan dasar casting Perintah Am Angkatan Tentera. Berkaitan dengan pertanyaan yang berhormat berkenaan langkah-langkah mengelakkan kejadian nahas ke atas pesawat ini supaya tidak lagi berlaku, suka saya jelaskan merujuk pada kejadian nahas pesawat ini yang telah berlaku pada 21 Disember 2016 yang lalu. Hasil laporan siasatan TUDM ke atas nahas berkenaan telah diklasifikasikan sebagai training hazard dan tiada kaitan dengan isu-isu teknikal. Pihak TUDM telah membuat kajian dan seterusnya telah melaksanakan penambahbaikan terhadap teknik serta prosedur penerbangan sedia ada dengan menitikberatkan aspek keselamatan bagi mengelak sebarang kejadian yang sama tidak berulang pada masa-masa akan datang. Penambahbaikan ini telah dikemas kini di dalam SOP ataupun Standard Operating Procedure pesawat Beechcraft dan diguna pakai sehingga ke hari ini. Isu perkembangan industri pertahanan negara telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pasir Mas yang meminta kerajaan mengambil perhatian yang serius agar industri pertahanan negara tidak jauh ketinggalan berbanding dengan negara-negara lain. Untuk makluman Yang Berhormat, sebagaimana yang sering ditegaskan sebelum ini, Kementerian Pertahanan sentiasa melihat isu pembangunan keupayaan industri pertahanan tempatan sebagai antara perkara teras dalam mencapai pertahanan berdikari atau self-reliance Angkatan Tentera Malaysia. Kementerian juga sedar bahawa industri pertahanan yang berkeupayaan merupakan insurans yang amat bernilai seandainya negara menghadapi krisis. Pelbagai usaha telah dilaksanakan sebenarnya semenjak penghujung tahun 1960-an lagi bagi mengurangkan kebergantungan kepada syarikat pertahanan antarabangsa dan bertitik tolak dari situ beberapa syarikat pertahanan utama mula ditubuhkan termasuk AEROC, SMEO, BAUSTED dan DEFTEC. Kementerian Pertahanan berusaha bagi memangkin peningkatan keupayaan syarikat-syarikat ini melalui pelbagai inisiatif. Antaranya adalah pelaksanaan program kontrak jangka panjang Kementerian Pertahanan atau dasar kontraktorisasi serta beberapa kontrak pembinaan aset pertahanan yang dilaksanakan secara runding terus dengan syarikat tempatan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Ini bagi menyokong kelangsungan syarikat serta usaha pembangunan keupayaan fasiliti serta kepakaran tenaga serta syarikat pertahanan tempatan yang terlibat. Penekanan juga diberikan bagi pelaksanaan program offset dan industrial collaboration program untuk semua ataupun ICP untuk semua kontrak yang memenuhi syarat pelaksanaan. Ini bagi memastikan aspek pemindahan teknologi dan kepakaran daripada syarikat antarabangsa berlaku sebagai timbal balik kepada kontrak-kontrak bernilai tinggi di Kementerian Pertahanan. Sehingga kini, lebih 500 buah syarikat telah menjadi penerima manfaat program ICP dengan anggaran nilai kredit ICP sebanyak 32 bilion ringgit. Pertanyaan tambahan. Setiausaha. Industri pertahanan. Ya. Boleh tak saya habiskan dulu? Takut nak tanya tu ada dalam jawapan saya. Boleh saya habiskan dulu? Bahagian industri pertahanan, Kementerian Pertahanan juga secara berterusan memantau dan menangani isu-isu yang membelenggu pemain industri melalui pelbagai platform. Antaranya adalah penggubalan dasar, hubungan bilateral, penganjuran pameran pertahanan bertaraf antarabangsa, pengujudan jawatan kuasa kerjasama antara agensi dan kementerian serta mengurus setiakan Malaysian Industry Council for Defence, Enforcement and Security ataupun MIDES. Kementerian Pertahanan juga dalam proses bagi memperkasakan bahagian industri pertahanan agar dapat melaksanakan program, melaksanakan peranan
dengan lebih berimpak dan menyeluruh bagi meningkatkan keupayaan industri pertahanan tempatan. Hasil daripada inisiatif yang dilaksanakan, pelbagai pencapaian telah pun dicapai oleh pemain industri pertahanan tempatan, termasuklah keupayaan tinggi bagi melaksanakan sendiri dengan izin, maintenance, repair dan overhauling ataupun MRO, aset-aset utama ATM, baik di sektor maritim, darat maupun aero angkasa. Keupayaan tinggi pemain tempatan turut dapat dilihat dalam aspek pemasangan dan integrasi aset serta sistem, pembangunan sistem ICT serta keperluan gunasama ATM. Kesemua ini merupakan antara ciri terpenting industri pertahanan yang mampu menyokong prinsip pertahanan berdikari ATM. Walau bagaimanapun, kita sedar bahawa pencapaian industri pertahanan negara tidak setara jika disandingkan dengan negara-negara yang mempunyai titik permulaan industri pertahanan yang hampir sama dengan kita, seperti Korea Selatan, Turki, Indonesia dan Singapura, khususnya di bidang persenjataan dan penghasilan rekaan pertahanan yang bersifat asli atau dengan izin, indigenous product. Ini disebabkan, saya nak jelaskan supaya dapat sokongan daripada rakan-rakan ahli parlimen sekalian. Ini disebabkan pelbagai faktor yang telah dikenal pasti dan yang paling utama ialah kekurangan ketara peruntukan dana R&D bagi pembangunan prototipe dan produk pertahanan. Jadi kalau Yang Berhormat boleh bersetuju dengan saya supaya Kementerian Pertahanan peruntukan R&D yang besar bagi kita memperkasakan industri pertahanan di negara kita. Kepentingan pembangunan sains, teknologi dan industri pertahanan turut digariskan melalui Kertas Putih Pertahanan sebagai manifestasi kesungguhan berterusan Kementerian dalam mengkaji isu-isu yang mengekang pembangunan industri serta memformulisasikan trust bagi menyokong keupayaan industri. Menteri, nak menyokong Menteri tentang statement Menteri tadi. Kalau Menteri mengatakan bahawa di antara masalah yang kita ada ialah tentang dana ataupun peruntukan untuk R&D, sudah tentu Menteri sedar yang kita mempunyai universiti pertahanan. Bukan saja universiti itu sepatutnya mengeluarkan pegawai kita yang hebat, tetapi bolehkah Menteri memberikan penekanan agar universiti ini juga memperuntukkan masa yang lebih untuk R&D. Akhirnya mereka mempunyai pensyarah-pensyarah dan juga kelengkapan yang sepatutnya cukup untuk menjadi satu universiti yang unggul dan akhirnya memberikan manfaat kepada angkatan tentera kita. Apa pandangan Menteri? Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya itulah yang kita perlukan. Bukan saja R&D direct kepada kementerian, tetapi juga melalui industri pertahanan. Supaya R&D dapat diberikan lebih banyak lagi kepada industri pertahanan kerana kita mempunyai student yang mempunyai pelajarannya berkaitan dengan industri pertahanan. Cuba saya nak sebutkan tentang industri pertahanan ni. Kerajaan tidak terlibat secara langsung sebagai pengeluar aset-aset pertahanan ini. Ianya adalah daripada industri players. Tugas kerajaan adalah untuk menyelaras. Kita sudah ada jawatan kuasa yang telah dibentuk, menyelaras dan membantu. Kerana kita lihat hari ini, sedih juga saya nyatakan bahawa kebanyakan industri players kita hanya mengharapkan projek daripada Kementerian Pertahanan semata-mata. Atau mungkin daripada PDRM ataupun agensi penguatkuasa beruniform yang lain. Ini yang akan kita lakukan untuk bantu mereka untuk memperluaskan pasaran mereka. Mungkin kalau ada program yang melibatkan menteri keluar negara, berjumpa dengan rakan-rakan menteri di luar negara, kita boleh membawa industri players kita untuk bersama-sama untuk mempromosikan produk kita dan sebagainya. Jadi kita harap supaya pasaran mereka lebih luas. Dengan luasnya pasaran, mereka boleh menambahkan dari segi kualiti dan produk-produk yang mereka keluarkan. Tapi sekarang ni very limited dari segi
dari segi pasaran mereka, hanya tertumpu kepada senjata-senjata yang perlu diperolehi oleh Kementerian Pertahanan saja. Okey. Menteri Laluan tadi sikit. Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Setiausaha setuju bahawa kita perlu peruntukan lebih banyak dana R&D untuk kelangsungan industri pertahanan. Setiausaha nak dapatkan pandangan daripada pihak menteri tentang, walaupun secara umum kita tengok industri pertahanan kita dalam keadaan yang baik, tetapi yang menjadi masalah dan ditegur misalnya oleh Jawatankuasa Siasatan Tan Sri Amrin Buang ialah di dalam beberapa projek ia lebih kepada vendor driven. Klien seperti TLDM ataupun Angkatan Tentera ada permintaan yang lain, tetapi vendor yang dapat dengan izin diktate beberapa perolehan ketika itu yang menimbulkan masalah sehingga ke hari ini. Yang Berhormat Menteri Pertahanan, pertama ucap tahniah kerana kehebatan Yang Berhormat untuk mempengusikan COVID-19 ya. Jadi okey. Jadi saya harap kehebatan Yang Berhormat itu dijuruskan dalam Kementerian Pertahanan. Soalan saya, Yang Berhormat menjawab tadi tentang industri tempatan hanya bergantung harap kepada kepada kerajaan. Sedangkan Yang Berhormat bahawa negara yang mempunyai industri ketahanan yang hebat, promosi dibuat oleh kerajaan sendiri. Contohnya macam Turki. Kita nak beli nak beli barangan daripada Turki, kerajaan Turki sendiri yang buat promosi. Di Amerika Syarikat, kerajaan Amerika Syarikat sendiri yang buat promosi. Jadi termasuk juga negara-negara lain, kerajaan dia yang buat promosi tentang kehebatan industri tempatan. Jadi apakah Yang Berhormat bercadang? Kerajaan sendiri bukan saja memberi sokongan dari segi R&D tadi, tetapi sama-sama mempromosi industri tempatan supaya dapat masuk ke pasaran antarabangsa. Apakah Yang Berhormat bercadang untuk berbuat demikian ataupun telah merancang untuk berbuat demikian? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, belum jawab. Adakah Yang Berhormat Menteri akan menjawab soalan sini, Yang Berhormat Menteri? Depan. Jelutong, sana kanan. Jelutong. Okeylah, saya secara ringkas saja ya. Kepada vendor driven tadi. Memang banyak projek-projek ini yang dipropose oleh vendor. Ya. Kerana seperti saya kata tadi lah, market dia too small, jadi mereka hanya mengharapkan kepada Kementerian Pertahanan saja. Jadi inilah yang berlaku, dan sebab itulah sekarang ni kita membuat polisi bahawa kita projek-projek yang besar dan sebagainya, kita akan membuka secara international tender supaya kita dapat bawa masuk walaupun produk daripada luar yang kita tidak mampu mengeluarkan sendiri, tetapi mungkin dari segi penglibatan industri kita untuk bersama dengan mereka, mungkin boleh ada transfer of technology dan sebagainya. Kalau boleh berlaku seperti ini, akhirnya kita boleh berdiri sendiri dan sebagainya dan tidak perlukan daripada luar lagi. Tetapi seperti saya kata tadi, apa pun R&D lah yang paling penting. Arau bangkitkan tadi, ya, kita seperti saya sebutkan tadi, bahawa kerajaan yang akan membuat promosi selepas ini untuk meluaskan pasaran kepada industri players kita. Jadi selepas ini mereka tak perlu nak propose apa-apa lagi, tak perlu ada pelibatan secara langsung daripada vendor kerana mereka tidak ada pasaran. Jadi mereka mungkin tak perlu lagi memasarkan kepada ATM sendiri, tetapi boleh menghantar ke negara luar dan sebagainya. Kalau kita lihat negara-negara jiran kita, walaupun mereka hanya memasang produk tersebut, tapi ada negara jiran yang memasang pesawat terbang, angkat pesawat, kapal terbang dan sebagainya. Jadi perkara inilah yang sedang akan kita usahakan dan kajian akan membantu industri players ini. Menteri satu. Saya ada setengah ini. Menteri, soalan jelutong belum dijawab. Okey, Hulu Rejang dengan Sibuti ada ke? Saya terpaksa jawab. Jelutong betul-betul lepas itu. Kalau sempat jawab, saya jawab. Isu yang dibangkitkan oleh dua ahli kita iaitu Hulu Rajang dan Yang Berhormat Sibuti membangkitkan usaha yang dilakukan dalam menangani penularan wabak COVID-19 di kawasan Hulu Baleh
di kawasan sempadan Sarawak, Kalimantan. Yang Berhormat, Hulu Rajang turut mencadangkan diwujudkan Sarawak Kalimantan Border Security Alignment. Bagi kawasan sempadan Sarawak Kalimantan seperti yang dibangkitkan oleh kedua-dua ahli yang berhormat, suka saya maklumkan bahawa pihak kementerian sentiasa memberi perhatian yang serius terhadap keselamatan negeri Sarawak. Ketika ini kementerian melalui tentera darat telah pun menempatkan formasi-formasi di kedudukan strategik bagi mempertahankan kedaulatan negeri tersebut. Pasukan-pasukan yang di bawah pemerintahan formasi-formasi ini sentiasa bersedia melaksanakan tugas bagi menjaga keselamatan terutamanya sempadan Kalimantan, Sarawak, Kalimantan. Penubuhan National Task Force melalui operasi Benteng yang menggabungkan semua agensi penguatkuasaan sempadan merupakan langkah terbaru yang telah diambil oleh kerajaan bagi memperkukuhkan kawalan sempadan daratan khususnya negeri Sarawak. Dan ini termasuklah kawasan YB Hulu Rajang sendiri, iaitu kawasan Hulu Baleh. Cuma saya nak maklumkan, kawasan Hulu Baleh walaupun di bawah operasi Benteng, tetapi bukan di dalam kawasan tanggungjawab operasi Angkatan Tentera Malaysia, tetapi ianya di bawah tanggungjawab operasi pasukan gerak khas Polis Diraja Malaysia. Markas pemerintahan Medan Timur selaku Land Component Commander Timur adalah bertanggungjawab bagi menyelaraskan usaha bersepadu di bawah NTF. Saya nak maklumkan sehingga kini Ops Benteng telah berjaya menangkap 460 parti dan mengusir 17 parti serta menangkap 173 tekong. Justru itu, dengan wujudnya pelaksanaan operasi secara bersepadu ini, cadangan YB Hulu Rajang untuk mewujudkan Sarawak Kalimantan Border Security Alignment dilihat tiada keperluan lagi setakat ini kerana kita dah ada operasi-operasi ini. Walaupun untuk makluman yang berhormat, Tentera Darat Malaysia dan Tentera Nasional Indonesia ataupun TNI turut melakukan rondaan keselamatan secara bersama di kawasan sempadan seperti di Limbang, Bario dan Pakelalan. Menteri. Saya Sibuti. Saya dah sampai masa ni. Dah, Yang Berhormat Sibuti tanya pasal beting-beting ahli tu. Saya nak ada yang jelutong bangkitkan. Satu saja. Tak ni Sibuti pasal Sibuti, beting-beting ahli Tadi Menteri jawab Hulu Rajang. Tadi Menteri, saya dengar jawapan Menteri, tak senang hatilah Menteri. Kenapa? Kerana saya minta untuk bina CIQ di kawasan tersebut di Tapang Megah dan Long Singut. Minggu yang lepas, Menteri, pendatang orang kapit telah polis Negeri telah menangkap 11 paket ketamin 265.33 gram. Semasa dalam COVID-19, saya terjumpa dengan dua kumpulan Menteri. Bermakna mereka melintasi sempadan dengan sesuka hati. Jadi saya mohon supaya untuk kita mengekankan kemasukan pendapat tanpa izin ini, kita perlu CIQ yang di dua tempat itu. Yang ketiga paling penting, aset negara. Kita ada 3 dam di sana, Menteri. Mohonlah, Hulu Rajang dari dulu sampai sekarang, satu CIQ pun belum ada lagi. Terima kasih Hulu Rajang. Sila. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri. Saya menyokong cadangan yang dibawa oleh Hulu Rajang, tetapi saya hanya boleh menyokong kerana CIQ ni di bawah Jabatan Immigration, di bawah KDN. InsyaAllah saya akan bawa ucapan cadangan tersebut kepada rakan saya, KDN. Alright? Yang Berhormat, Sibuti telah timbulkan mengenai beting-beting ahli. Kan? Nombor 1. Nombor 2, Yang Berhormat jawab tulis, tak payah jawab sekarang. Jawab tulis. Nombor 2 tulis. Yang keduanya, sebab kalau jawab di sekarang di Parlimen nanti menimbulkan masalah dunia, sebab jawapannya tidak akan tepat. Okey, yang keduanya pasal ni tentera Malaysia dan juga tentera Indonesia. Apakah Yang Berhormat sedar bahawa kerajaan Indonesia telah membina jalan daripada Sabah sampai ke Sarawak betul-betul dekat dengan batu sempadan. Jadi kalau berlaku rondaan, apakah rondaan itu dibuat di kawasan Indonesia? Bukan di kawasan kita. Yang tu tak payah jawab ya. Saya jawab, soalan saya adalah apakah kerajaan bercadang untuk membina juga jalan yang sama di sebelah Malaysia, sebab jarak daripada batu dengan jalan tu lebih kurang beberapa kaki saja. Tetapi kalau kita buat
rondaan bersama bererti dalam kawasan Indonesia. Apakah Malaysia bercadang untuk membina jalan daripada Sabah ke Sarawak? Yang Mak tak payah jawab, saya minta jawapan bertulis. Jawab je Menteri. Saya minta maaf kalau boleh jawab soalan saya kerana saya sedang tunggu. Soalan jelutong tadi. Tadi sebelum makan tengah hari tadi. Okey, soalan Arau saya jawab secara bertulis. Soalan jelutong saya jawab. Ya. Isu keselamatan maritim negara. Isu ini telah dibangkitkan oleh dua ahli yang berhormat iaitu Jelutong, YB Jelutong dan YB Setiawangsa, yang bertanyakan langkah-langkah yang diambil dalam memastikan kedaulatan maritim negara terpelihara, terutamanya yang melibatkan di Laut Cina Selatan. Saya faham ada disebutkan tentang China Coast Guard yang berada di kawasan tersebut. Begitu juga dengan kehadiran daripada negara-negara lain selain daripada China. US pun ada menghantar apa nama aircraft carrier dia. Australia pun menghantar. Vietnam pun menghantar di tempat yang sama. Kita meletakkan aset kita di situ. Aset ketenteraan kita di Laut Cina Selatan, di kawasan kita, 24 jam 7 hari seminggu, sentiasa ada di situ. Ya. Tetapi isu Laut Cina Selatan ini bukan diselesaikan oleh Kementerian Pertahanan. Ya, kerana kita sebagai sebuah negara yang aman, bebas, berkecuali yang berdasarkan Zofan ASEAN ini, kita tidak mahu berlaku provokasi mana-mana negara pun di kawasan tersebut. Apa yang kita mampu buat adalah meletakkan aset kita untuk menjaga kepentingan kita. Dan dari segi bilateral, perbincangan bilateral adalah dilakukan oleh Kementerian Luar Negara. Dan saya percaya di dalam isu ini, Kementerian Luar Negara yang akan menjawab setiap persoalan yang ditimbulkan. Terima kasih. Terima kasih. Yang Pak Menteri, sikit aja. Saya berterima kasih di atas sini Yang Pak Menteri, Jelutong. Sebelah kanan belakang sana. Di sini. Tak nampak saya? Oh, belah sana dah. Di sini tak nampak? Oh, biasa duduk belakang sana. Dah, di sini. Oh, dah tukar, okey. Saya berterima kasih di atas jawapan yang diberikan dan saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan saya kepada Yang Berhormat Menteri, terutamanya berkenaan dengan pengawalan dan juga penyeliaan petugas-petugas keselamatan ketika COVID-19. Saya mengikuti tiap-tiap hari ulasan dan juga berita dan juga secara langsung nasihat-nasihat yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri yang saya rasa telah pun diamalkan, dan saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan jutaan terima kasih kepada bukan saja Yang Berhormat Menteri dan kementerian tetapi kepada semua petugas-petugas yang terlibat. Pada masa yang sama, saya ingin melontarkan satu soalan yang bermain di minda rakyat jelata di luar sana, terutamanya berkenaan dengan penguatkuasaan PKP, di mana kita lihat rakyat di luar sana sengsara ketika ditangkap apabila kadang-kala tidak memakai pelitup muka, kadang-kala diheret ke mahkamah, kadang-kala berdiri di luar bangunan ditangkap, ditahan, ada yang dipenjarakan sebulan. Saya di sini menyarankan supaya semua mengikuti saranan Yang Berhormat Menteri yang baik belaka, yang adalah bertujuan untuk keselamatan rakyat Malaysia. Ini adalah perkara yang penting dan saya sebagai backbencher menyokong penuh perkara-perkara yang dinasihatkan. Tetapi saya amat duka cita bila kita lihat ada segolongan yang tidak mematuhi nasihat-nasihat, terutamanya ahli-ahli parlimen daripada kerajaan. Yang kita lihat ini ucapan sesi jawab-jawab saya menteri. tahu, biarkan saya habis dahulu. Tunjukkan soalan pada dia. Saya tunjukkan soalan kepada menteri. Kenapa Yang Berhormat Arau sibuk? Menteri Pertahanan. Ini siapa soalan yang saya minta ini adalah sesi jawapan daripada menteri. Ya. Soalan saya, adakah Yang Berhormat di sebelah sana yang tak ikut akan ditahan dan dibawa ke mahkamah dan dituduh di mahkamah, umpamanya baling, umpamanya Pontian, Bagan Datuk dan Pekan sendiri yang mengadakan perarakan di luar mahkamah? Ini adalah soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri. Okey. Saya minta menteri untuk menjawab. Dia masa tambahan 10
minit telah saya berikan. Julutong jadi backbencher. Terima kasih Yang Berhormat. Boleh saya sambung? Terima kasih. Dari segi peraturan mesyuarat, standing order, perkara yang dibangkitkan adalah berkaitan dengan isu yang dibangkitkan semasa perbahasan. Jadi ini tidak berbangkit. Itu yang pertama. Yang pertama. Baik. Yang kedua, saya berdiri sini sebagai Menteri Pertahanan. Hal tangkap menangkap itu di bawah KDN, di bawah kementerian lain. Jadi saya tak boleh menjawab soalan tersebut. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Saya Tapi Yang Berhormat, ini menunjukkan double standard. Masa diberi Saya tidak benarkan kecuali Menteri untuk merumuskan. Pencin. Menteri. Yang Berhormat Speaker, Menteri, ini menunjukkan penjelasan double standard. Arau. Rakyat di luar sana tanya, adakah ini double standard kerajaan Perikatan Nasional? Ahli-ahli yang berhormat tak dituduh. Rakyat biasa dituduh. Julutong, saya tak benarkan siapa untuk bercakap dan masa pun telah tamat, minta Menteri. Habiskan. Saya gulung saya gulung. Sila habiskan Menteri. Saya gulung. Menteri penjelasan pencin. Sikit saja. Tak ada, Saya ada, minta ada, jawapan ada. bertulis ya. Sikit ya. Okey. Yang Berhormat, pasal jawapan Yang Berhormat tadi menyebutkan berapa ada negara-negara yang terbabit dalam South China Sea. Soalan saya ialah ini dalam kawasan zon ekonomi eksklusif Malaysia, iaitu 200 batu nautika. Kenapakah kapal Coast Guard China berada 80 km daripada pantai Sarawak? Itu saja. Tapi ini Yang Amat bagi jawapan bertulis, sebab itu yang terbaik, iaitu kenapakah mereka berada dalam kawasan 200 batu nautika Malaysia. Terima kasih. National Service Ada. yang saya bawa. Ada Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih. Menteri tambah sikit itu pencin sekali. Okeylah. Menteri pencin sekali. Rakyat dekat luar menanti-nanti mendengar suara daripada Menteri berkenaan pencin. Berkenaan? Pencin. Pencin, okey. Okey, saya ingin mengucapkan tinggi-tinggi terima kasih kepada semua yang berhormat yang mengambil bahagian di dalam perbahasan ini dan mencelah sewaktu saya menggulung tadi. Banyak perkara yang tak sempat jawab. National Service, tentang pencen, kebajikan kepada tentera berpencen dan tidak berpencen yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Mana-mana yang saya tidak sempat jawab, termasuk celahan-celahan tadi, saya akan jawab secara bertulis. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pertahanan.